bahan elektronik, nak tengok bahan lain semua kita dah letak dekat sini. Okay, jadinya dia lebih memudahkan untuk anda akses. Kalau siapa biasa akses, yang easy access tu, okay, dia sebenarnya sama je, cuma kita dah pecahkan, dah asingkan daripada main website tadi. Okay, so as long as ada internet connection, anda boleh akses segala bahan elektronik yang kita langgan lah. Okay, so saya akan pergi pula pada searching strategi. Okay, skrin ni nampak? Skrin ni slide yang saya tengah tunjuk ni. Nampak tak? Nampak. Okay, nampak. Okay, so kita mau pada information searching strategy ni supaya bila saya tunjuk yang first kali ni MyKM ni. Okay, MyKM ni dia sebenarnya kita panggil My Knowledge Management Portal. Tujuan dia supaya bila anda nak akses, kadang-kadang student bila dia nak cek buku, dia buka OPAC. Dia nak tengok denda, dia buka OPAC. Dia nak buka online database, dia buka easy access. Dia nak cari e-book, dia buka platform e-book. Jadi di dalam My Knowledge Management Portal ni, sebenarnya dia dah integratekan, semua berada di dalam satu platform yang sama. Supaya senanglah student tak payah buka banyak browser, banyak tab. Kat sini anda dah boleh akses. Untuk akses dia, gunakan sama macam easy access. Nombor pelajar sebagai login, password adalah IC number. Okay, so itu anda boleh gunakan nanti. Cuma untuk mereka yang first timer, anda kena pergi update anda punya personal account tu, profile lah. Okay, pastikan di bahagian profile tu anda tick fakulti anda sendiri. Maknanya kalau business, klik business supaya nanti kadang anda log out, masuk balik, dia akan update ni semua. Buku-buku yang relate dengan fakulti business, jurnal-jurnal high impact yang relate dengan fakulti business. Okay, kalau nampak mula-mula tu tak update profile, dia akan tulis kosong dekat situ. Okay. So untuk makluman, kita ada e-books lebih daripada 17,000 title. Okay, kita ada online database, currently kita ada 36 online databases. Boleh diakses daripada rumah, macam sekarang ni anda dekat rumah, as long as ada internet connection, boleh akses. Okay, so untuk makluman sebenarnya UiTM Cabang Selangor telah dipilih sebagai UiTM Digital Campus. Jadi bila PKP ni dah habis, anda nak masuk dalam library, kena install apps Digital Campus ni supaya nanti bila anda dah masuk, dia punya login dia sama macam student portal. Bila anda install dekat handphone, bila nak masuk tak payah scan kad metrik, anda scan QR code. Kad metrik tu nanti dia akan, anda punya barcode tu akan muncul sebagai QR code. Sebab selalu student dia handphone dia tak tinggal, kad metrik tertinggal lah dalam kereta lah, kat college lah. Okay, so gunakan sahaja UiTM Digital Campus. Siapa nak install UiTM Library Mobile Apps, so siapa yang pakai Apple, dia masih version stage awal lagi, maksudnya version lama. Siapa pakai Android, anda akan dapat yang paling latest punya. Sebab Apple ni dia lambat sikit nak release license yang baru punya. Okay. Okay, so untuk pelajar sebenarnya kita dah letak ada satu platform, nama dia Library Guides. Okay, contohnya kadang-kadang student dia tanya, macam mana nak cari artikel ya, macam mana nak renew buku online, macam mana nak cari UiTM thesis, tu antara soalan-soalan yang student selalu tanya. Anda boleh saja akses di URL yang saya dah shortkan ni. Okay, so sekarang ni kita ada dekat 18 ke 20 e-guides yang pelajar boleh tengok step by step untuk membantu pengguna perpustakaan. Okay, so seterusnya platform yang saya nak tunjuk adalah Malaysian Thesis Online ataupun nama pendeknya adalah MYTO. So MYTO ni sebenarnya kalau awak nak tengok thesis UPM ke, UKM ke, tak payahlah pergi dekat universiti tu, library tu. Anda boleh tengok secara online sahaja. Okay. Okay, so maknanya dekat sini, kalau UM bagi 24 pages ke 30 lebih pages ke, yang itu yang anda boleh download, so boleh terus save secara terus dekat komputer dalam format PDF. Okay, kadang-kadang ada setengah universiti tu dia bagi hanya page tertentu, yang itu je lah yang awak boleh dapat. Okay. So next, okay, kita pergi pula pada search strategi. Search strategi ni sebenarnya dia membantu student bila anda nak cari artikel yang banyak-banyak tu. Dia selalunya student bila dia nak cari artikel, dia akan pergi pada Google ke Google Scholar ni. Saya suka tanya student, cari artikel sebelum ni kat mana? Google Scholar. Google Scholar. Okay, Google Scholar. Dua-dua. Okay, sebenarnya untuk mencari bahan yang akademik ataupun bahan ilmiah, kena guna Google Scholar. Sebab Google Scholar ni dia akan tarik bahan-bahan akademik. Kalau Google tu nak cari gosip artis ke, jualan murah ke, boleh lah saya tengok dekat Google. Google Scholar memang dia akan tarik yang daripada jurnal, daripada research
orang-orang yang buat research paper dan sebagainya. Okay. Kemudian kita tengok pula bila pelajar dia nak cari artikel ataupun bamban untuk digunakan dalam dia punya assignment, especially untuk research proposal, biasanya saya akan maklumkan pelajar pergi pada cari high impact dan quality journal, di mana tengok dekat sini dulu. Yang first ni adalah journal citation reports. Okay, journal citation report ni dia akan bagi tahu, contohnya Journal of Management and Accounting. Journal tu duduk dalam ranking berapa, ataupun kita dalam publication ni dipanggil dia duduk dalam Q1, Q2 dan Q3. Okay, kalau dia masuk Q1 tu kira hebat lah. Kalau dia masuk Q2 pun tak ada masalah. Kalau dia masuk Q3 tu masih boleh di-consider. Even kalau pensyarah dia nak naik pangkat, biasanya diorang perlu mengemukakan diorang punya penulisan-penulisan yang masuk dekat dalam Q1, Q2 ataupun Q3 ni. Okay. Kedua adalah anda boleh cari dekat Web of Science. Okay. Dan yang ketiga boleh tengok juga dekat dalam Scopus. Cuma kadang-kadang orang dia kata, kenapa channel tu tak ada kat Scopus tapi ada kat Web of Science? Kenapa tak ada kat Web of Science, ada kat Scopus? Tak kisah. Janji dia duduk dalam 1, 2, 3 ni. Okay. Kemudian seterusnya adalah anda boleh semak juga di platform Simago Journal and Country Rank. Yang ini dia bagi ikut ranking country. Contohnya Journal Business and Management Accounting tu kalau kat Malaysia ni dia duduk ranking berapa. Okay, biasanya pensyarah dia kadang-kadang dapat supervisor yang dia tanya, okay, saya nak awak dapat journal ni dari mana? Kalau awak bagi jawapan, okay, saya cari kat Web of Science, saya cari dekat Scopus, selamatlah, tak kena tembak sebab dia tahu ini adalah ranking-ranking journal. Biasanya kalau student jawab cari kat Google Scholar, sebab kadang-kadang kat Google Scholar ni pun dia ada isu di mana kita tak tahu. Mungkin kat Google Scholar ada tetapi dia tak masuk pun ranking Journal Citation Report, dia tak masuk dalam Web of Science, dia tak masuk dalam Scopus dan tak masuk dalam SJR ni. Okay. So kalau pelajar PhD, pelajar master ni diorang akan pergi sini dululah untuk cari bahan yang berkualiti. Okay. So next, kenapa kita gunakan searching strategy? Sebenarnya saya tak nak student habiskan masa browse lah. Okay. Sebab nanti awak akan buang masa dekat situ. So cara yang betul adalah kita akan guna 5 searching strategi ni. Okay. Yang pertama keyword, boolean, quotation, wildcard dan juga truncation. Kita pulang, student nak guna satu ni ke nak guna semua pun boleh, tak ada masalah. Kemudian contohnya, ni selalu student dia akan buat macam ni. Katalah dia nak cari sesuatu terms ataupun dia nak cari artikel untuk dia punya assignment. Contohnya dia punya tajuk dia plagiarism is common among student. Student dia selalu dia type panjang-panjang macam tu. Jadi bila dia tak panjang-panjang, kadang-kadang terlalu banyak hits yang dapat. Sebabnya Google ni dia punya konsep dia akan capture setiap satu perkataan ataupun terms tersebut. Okay, so biasanya student awak kena identify apa dia punya main keyword daripada statement yang panjang ni. So main keyword dia adalah plagiarism dan juga student. Kalau dalam Google Scholar ataupun Google kita boleh letak tanda tambah saja. Maknanya dia akan terus cari plagiarism dan juga student. Okay. So untuk student sebenarnya kita advise juga jangan letak perkataan-perkataan macam ni. And, any, as, is, apa semua tu lah sebab dia akan capture itu sebagai satu keyword, satu term. Itu yang awak dapat terlalu banyak tu. Okay. So kita pergi pula pada boolean operator. Okay, boolean operator ni biasanya dalam databases yang dilanggan, dia dikenali juga sebagai advanced search sebab dia ada 3 jenis connector tu, iaitu and, or dan juga not. Jadi awak kena tahulah awak nak guna and ke, awak nak multiplekan search term ataupun awak nak or, okay, nak cari similar concept ataupun awak nak guna not, maknanya awak nak minta dia excludekan certain keyword ataupun certain term tu. Okay, pun boleh. Okay, so ni dia punya konsep dia, kenapa kita guna and, kita guna or ataupun kita guna not. Okay, so kita move pada quotation mark. Pernah guna tak sebelum ni and, or dengan not ni? Tu tak pernah guna? Pernah guna tak? Di mana semua orang? Saya tanya student. Pernah guna tak and, or dengan not ni? Tak pernah. Tak pernah? Okay, so kita tengok nanti macam mana kita nak gunakan and, or dengan not ni. Okay, next adalah menggunakan quotation marks ataupun exact phrases. Sebenarnya simple je quotation mark ni. Di mana kita letak je tanda quotation. Dia ada beza kalau anda letak double quotation ataupun letak
single quotation ni. Okay, sebenarnya dia punya konsep dia macam ni. Kalau kata saya nak cari virus infection, saya type je virus infection tu, dia akan jumpa dekat 3 million something. Tetapi bila kita letak saja quotation mark ni, dia akan automatic lagi berkurang. Sebabnya dia hanya fokus pada perkataan virus infection. Yang dapat sampai dekat 4 million ni, 3 million something ni sebab Google Scholar faham virus tu satu perkataan, infection tu satu perkataan, virus infection tu satu lagi keyword, ada satu lagi infection virus. Tu yang dapat sampai 3 million something tu. Okay? So next adalah menggunakan wildcard. Wildcard ni kadang-kadang kita malas nak refer dictionary lah. Jadi student kadang-kadang nak guna US ke, nak guna UK punya spelling. Kita boleh replacekan dengan simbol macam ni. Tanda soal. Jadi dia akan cari juga behavior dan seterusnya keyword yang ada dekat sini lah. Okay, so simple je. Awak boleh guna ni dekat dalam databases yang UiTM subscribe. Dekat Google, Google Scholar pun boleh. Okay, next adalah menggunakan truncation. Truncation ni kita letak asterisk. Di mana, contoh macam ni. Malas nak type panjang-panjang, letak saja COMPUT, letak asterisk. Jadi, Google akan cari computer, computers, computing, computational. So, daripada mereka yang malas nak type lah. So, awak nak minta dia cari juga related terms yang ada dekat bahagian bawah ni. Ni contoh dia. Contohnya nak cari teknolog, letak asterisk, dia akan cari teknologi, teknologi dan technological. Dekat database akademik ni contohnya dalam academic search complete ni nampak. Saya letak je music, asterisk, dia akan cari music, musical, musician, musicians, musical, PT. Okay? Okay, next saya nak tunjukkan online databases filtering. Okay, ini adalah Google Scholar. Siapa yang biasa guna. Filtering dalam Google Scholar ni dia ada anytime dan juga sort by relevance. Okay, dan kalau awak nak guna and or dengan not tu sebenarnya kena klik dekat 3 ni. Nanti dia akan keluar advanced search dekat situ. Untuk anda masukkan and ke or ke not pun boleh. Okay, yang kedua, 3, 4 ni, ini adalah filtering dalam databases. Okay, filtering dalam database ni dia sedikit berbeza. Dia lagi senang. Contohnya anda boleh filter ikut tahun, boleh filter ikut article type, boleh filter ikut publication title dan juga jenis access. Contohnya open access ni maknanya yang free yang dia akan bagi. Archive ni biasanya adalah bahan-bahan yang lama, 1996 ataupun 1994 ke bawah. Okay. So access ni adalah yang ini kita boleh filterkan. Ini adalah database Emerald. Konten yang UiTM subscribe saja kita tik. Minggu lalu ke, bulan lalu boleh, dari segi tahun pun boleh kita filterkan. Sebab saya tahu kalau pelajar ni biasanya lecturer akan maklumkan 5 tahun latest artikel, betul tak? Untuk anda gunakan. Betul. Betul. Okay. Betul. Boleh. Okay, so maknanya anda boleh filter lah kat sini, katalah nak tahun 2000 berapa sampai 2019 pun boleh yang paling latest. Okay, yang ketiga ni, yang last kali adalah ni filtering dalam databases EBSCO. Dia ada function limit full text. So full text ni membawa maksud, anda nampak je full text, tik terus siap-siap. Bermakna anda boleh dapat bahan tu secara paparan penuh. Okay, cuma full text ni dia ada 2 option. Satu adalah dalam format PDF. Ada setengah tu dia tak ada format PDF tapi dia ada dalam HTML. So anda kena save as format HTML lah. Okay. So itu adalah online databases filtering. Okay, untuk pelajar saya advise anda install 2 extension ni dekat anda punya Google. Di mana yang pertama ni adalah Copernicus. Copernicus ni sebenarnya dia dibawakan oleh Web of Science. Di mana dia sebenarnya PDF tracker. Kadang-kadang kan kita cari dekat Google Scholar, kita tak sure artikel tu ada PDF ke tak ada PDF. Jadi Copernicus ni akan terus bagi tahu pop-up. PDF found, maknanya anda terus save terus PDF tu. Tak payah nak apa orang kata, macam tak tahu boleh download tak boleh download, okay. So yang kedua ni adalah unpaywall. Unpaywall ni sebenarnya dia akan crawl kepada bahan-bahan yang free. Tapi ni yang legal tau, ni bukan yang illegal punya yang pasaran black market ke bukan, punya jurnal. Ini adalah dia pergi yang legal yang mana macam Wiley ada bagi free, Tele-Inferences ada bagi free, mana anda tak payah buka lah website Tele-Inferences, cari, tak payah. Dia akan crawl ke semua databases, okay.
So itu adalah sedikit tips tentang searching strategi. Okay, kita pergi pula pada terus pada website. Okay, saya nak semua orang masuk kepada page easy access. Nombor username adalah nombor Matric, password adalah IC number, kemudian login terus. So login nanti dia akan bagi paparan yang ini. Okay, saya tunggu yang lain-lain masuk dulu. Okay, jangan share pula username password ni dengan saudara mara ke, jangan. Okay, pastikan login dulu easy access. Sebab kita nak pergi tengok ni beberapa databases ni. Okay, so siapa yang dah berjaya login, bagi tahu. Okay, so kita boleh proceed. Okay, dah. Siapa lagi yang belum? Ada yang baru first time ke join ni, access easy access ni? Risau juga ni, first time login easy access. Kelas malam, kelas fakulti lain lah. Diorang dah biasa access easy access ni. Okay, ada lagi. Kalau siapa daripada website library pergi collection, dia ada kat sini. Online database ni. So klik je. Jarang. Saya tak pernah masuk dah. Okay, Ain tak pernah masuk. Okay, untuk makluman UiTM spend antara 10 ke 15 juta lah apa yang ada dekat dalam ni. Easy access ni. Jadi kalau student tak access, student business kan tahu kan return on investment. Dia punya konsep dia ramai orang guna, bermakna kita akan maintain lah databases tu. Jangan nanti tiba awak tengok tahun depan, dah inanilah database sudah tak langgan. Sebab ROI nya sikit, tak ramai orang guna sikit, kita takkan continue subscribe lah. Okay. Cari je dekat situ. Boleh je cari kat buku sekolah tapi kita akan advise pelajar pergi dulu dekat online databases yang UiTM subscribe. Supaya nanti korang jangan jarang-jarang baru tahu benda wujud Suhairi. Tak apa. 5 sem dah. Itu yang kita orang masalah nak defend dekat dekan-dekan. Jadi dekan-dekan ni suruh langgan. Lepas tu student tak guna. So library nak kena defend tu masalah lah. Ramai orang download, jadi kita akan maintain databases. So antara databases yang top-top tu kita akan tunjuk. Okay. So semua orang dah? Semua dah? Ada tak IT30 ni dah complete belum? 28 ni. Ada tak yang belum lagi? Sekejap. Dr. Siti tanya. Ya, semua dah. Dia takut student tak ni. Ya, semua sudah. Dia takut student tak ada. Okay. So kita proceed juga pada easy access punya page. Okay, semua orang sama kan? Nampak kan saya buka easy access ni? Sama. Okay, so dekat sini sebenarnya kalau student dengar, kalau sini ada sebut ProQuest, diorang ada sebut Emerald, diorang ada sebut Science Direct, okay, itu adalah nama databases tu. Jadi anda boleh pilih dekat sini, kita dah letak alphabetical list. Kalau Emerald, pergi pada huruf E. So dia ada dekat sini, Emerald. Okay, kalau nak Science Direct, pergi dekat S. So itu adalah alphabetical list. Okay, boleh juga menggunakan option format. Okay, by format ni, katalah hari ni awak nak tengok online database saja. So dia akan listkan semua. Ataupun hari ni anda nak tengok e-books lah. Okay, dia ada bagi icon dekat sini. EB tu e-books. Cumanya apa yang membezakan dia adalah kalau saya buka daripada website library, e-books ni lagi senang cari macam ni. Jadi awak boleh type, katalah awak nak cari e-books yang relate dengan financial. Okay, klik find. Nampak? Jadi dia dah ada link dekat sini, view full text via easy access. View full text via easy access. Jadi kalau saya nak
saya nak dapatkan dia ni, contohnya bahan ni, saya klik je view full text via easy access, dia akan terus dapatkan PDF bahan tu. Nampak? Lagi senang. Kalau awak pergi daripada web ni, jadi tadi tu Science Direct kan yang ni. Ni database e-book daripada Science Direct. Jadi kalau daripada easy access ni, dia ada masalah, awak nanti akan kena pergi dekat masukkan keyword financial, baru boleh dapat buku tu. Tetapi daripada sini senang. Sebab awak boleh ada satu platform untuk masukkan keyword pencarian buku yang anda nak. Yang ni senang sikit. Okay, so ada pelajar dia dah tahu, dia senang lah, dia nak cari e-books, dia tak guna yang daripada easy access ni. Sebab easy access ni dia akan pergi publisher punya platform, baru anda kena masukkan keyword, baru boleh download. Banyak step lah. Yang ini senang. Boleh terus gunakan. Contohnya saya nak cari tentang apa lagi? Company. Contoh, nampak? The political economy of the company. Dia dah bagi suggested term. Contohnya saya klik je the political economy of the company. Okay, so nampak macam-macam buku yang ada kat sini. Terus download. Dan untuk buku e-books ni, kita boleh download chapter by chapter ataupun kita nak download semua sekali pun boleh, tak ada masalah. So dia ada option kat situ. Okay, so itu adalah e-book. Saya tutup dulu. Okay, kemudian katalah anda tak nak guna according to format. Okay, kalau student tanya saya apa beza e-book online databases ni, sebenarnya format. Kalau e-books tu dia memang 100% buku elektronik. Okay, yang ada chapter 1, chapter 2, chapter 13 macam tu. Okay, dan kalau online database ni pula, kita dalam ACM Digital Library Database ni, dalam tu lah awak boleh jumpa e-book, dalam tu lah awak boleh jumpa journal, dalam tu lah awak boleh jumpa conference paper. Dia ada pelbagai format. Itu yang dilamsamkan dalam satu tempat, dia namakan sebagai online databases. Okay, so kalau student tak nak guna option by format, boleh guna by subject. By subject ni lagi senang sebab kita dah susun ikut fakulti. Contohnya anda adalah daripada business, so dia akan klik bagi list semua. Yang kunci-kunci ni abaikan je. Kunci-kunci ni kita nak maklumkan student, nak access dia kena guna dekat easy access tu. Dan jangan share ID password dengan kawan-kawan lain ke. Okay, selagi anda student UiTM, anda kena simpan lah anda punya username dan password tu. Jangan share dengan orang lain. Okay, so untuk student, bila anda dah sortingkan ikut fakulti, saya suka belajar klik expand all description ni. Expand all description ni supaya anda tahulah, okay, cap e-books ni apa konten dia. Oh, ini yang kita langgan. Lagi tengok Cambridge Core ni apa konten dia. Maknanya dalam ni ada finance, bahan tu yang kita subscribe. Sebab UiTM, sebab kita tak langgan semua contohnya dalam Cambridge ni. Yang 10-15 juta tu pun student tak guna, beli semua nanti kan student tak guna. Sekarang susah pula kita nak jawab kalau penggunaan dia rendah. Okay, jadi kita boleh tahulah Emerald ni dalam dia apa konten dia. Okay, so klik lah expand all description. Kakak ni okay, sebelum kita pergi pada live satu persatu database. Kita tak pergi semua lah, saya akan pergi pada databases yang rasanya penting untuk pelajar business financial ni tahu. Okay, so untuk yang first kita akan pergi adalah Emerald Insight. Okay, saya nak semua orang klik Emerald Insight ni. Anda akan dapat page yang hijau ni. Tunggu sekejap, dia tengah loading. Okay ya semua. Kalau okay boleh type okay. Betul lah 31. 31? Siapa lagi seorang? Okay, so dapat tak page Emerald ni? Ni Emerald. Emerald ni dia sebenarnya konten dalam dia yang keutamaan dia adalah business and management. Okay, tetapi dalam dia ada macam-macam. Kalau anda nak check by journal ke apa ke boleh. Dalam ni boleh cari hotel, apa lagi, accounting punya bahan, explore our content ni dia akan listkan semua sekali. Okay, so dan kita nampak kalau databases yang kita langgan ni, anda akan nampak biasanya dia akan mention nama universiti kat atas tu. Kat kiri, kat kanan, kadang kita nampak lah nama UiTM. Okay, so seterusnya adalah dia ada satu option, databases ni dia layout dia lebih kurang sama sahaja. Okay, kita boleh masukkan terms yang kita nak masukkan dekat sini. Ingat, jangan type panjang-panjang macam karangan yang anda nak cari tu. Okay, dan kita ada juga option untuk anda gunakan advanced search. So setiap databases ni dia ada advanced search. Dia ada advanced search. So dekat advanced search ni kita boleh narrowkan. Contohnya anda nak
filter ikut tahun spesifik, jenis konten pun boleh. Okay, bermakna anda nak masukkan ikutlah apa yang anda nak filterkan, nama, title, bahan dan sebagainya. Ini kalau advanced search di dalam Emerald. Okay, kalau kita tak nak, kita boleh type kat sini. Contohnya saya nak cari tentang financial risk. Okay, dia dah bagi juga kadang-kadang suggested bahan tu dia punya format. Kalau journal, daripada journal apa? Under journal lah, dia akan bagi tahu dekat situ. So kalau saya just nak cari saja random general term, saya letak financial risk, kita tekan enter dan gambar kata tu. So untuk Emerald, bila anda nampak hijau ni, content available. So content available ni bermakna boleh je anda boleh download terus bahan ni dalam format PDF. Nampak dia dah keluar. Nak filterkan di sebelah kanan. Minggu lalu, bulan lalu, 6 month, 12 bulan yang lalu pun boleh. Dan kalau keluar, dia tak keluar hijau ni. Sekejap kita cari, ada tak yang, contoh macam ni. Bermakna kita tak subscribe this content lah, bahan ni kita tak langgan. Okay, dan anda kena contact pustakawan. Kalau dekat website library tu, kena contact guna orang hijau ni, chat with librarian. Anda kena isi details, bagikan maklumat. Jangan bagi tajuk je, pening pustakawan kita orang nak minta dengan universiti lain. Sebab kita ada perkhidmatan inter-library loan, bagi bahan-bahan yang tidak dilanggan. Contoh macam ni lah, awak nak tengok. Saya nak tengok lah bahan ni complexity analysis nak guna untuk assignment. Okay, so boleh contact dengan pustakawan. Jadi kita akan minta, contoh UKM ada bahan ni tak ada charge UPM dia ada charge. UPM dia ada charge untuk user dia. Tapi UiTM setakat ni free saja. Just bagi saja details bahan ni. Okay, untuk kita, jangan bagi, kadang ada student tu dia bagi nama author je. Dah kita orang jenuh nak janji dia pula. Okay, bahan apa? Okay, free, UiTM free, UPM kalau tak silap saya dia charge. Kalau tolong carikan bahan pun kalau tak silap dia ada charge. Kita tak ada lagi lah, UiTM masih percuma. Okay, so kita tengok contoh bahan yang kita boleh buka dalam ni. Okay, kalau anda ada tab ke, ada iPad ke, sebenarnya kalau anda install EPUB ni punya format, ini adalah format untuk bahan baca, boleh flip, dia lebih grafik dia boleh friendly sikit lah. Kalau nak baca dan terus dalam format PDF, so saya klik saja PDF ni, kita tengok sekejap dia tengah buka. Okay, bila anda dapat sesuatu PDF, biasanya saya akan bagi tahu student berapa page artikel dia tu, sekejap tengah loading. Okay, katalah 29 page. Macam ni. Selalunya student bila dia dapat macam ni, dia akan baca lah, alamak 29 page. Jenuh nak baca semua. Sebenarnya saya akan minta student scan dahulu. Scan ni sebenarnya anda boleh baca dekat bahagian abstract. Kita scan dekat page abstract dahulu. Kalau kita tengok page lain ni, kita tengok bahan lain. Saya buka yang lain pula. Semua artikel dia memang ada page yang pertama tu untuk anda scan. Contoh macam ni. Baca kat ni dulu. Apa dia punya purpose study, apa dia punya metodologi, apa findings dia dulu. Jangan awak terus semangat wajar baca 37 page ni. Lepas tu bila baca-baca, tak ada kaitan lah. Buang masa pula. Okay, sebenarnya kita scan dahulu di bahagian abstract. Kemudian yang bagusnya adalah lepas anda dah scan di bahagian abstract, kita pergi lompat pada part references. Okay, kadang-kadang setengah databases ni dia dah built in dengan hyperlink. Nampak kat sini references, ada tak tulisan biru-biru ni? Okay, contohnya anda nak baca, okey lah saya nak tengok lah paper ni Intelligence Reform After 5 Years. Okay, kisah National Intelligence ni punya paper. Kita boleh klik saja URL ni. Kalau dia bagi free PDF tu, nampak? Saya tak buat apa pun saya dah dapat 14 page ni. Jadi anda tak perlu buka browser lain, type lagi keyword, lepas tu filter lagi. Jangan buang masa kat situ. Kita gunakan smart, maksudnya cara bijak lah. Cara student-student universiti ni kena tahu cara smart. Jadi jangan buat zaman masa semester 1 buka banyak browser, cari. Lepas tu kemurungan sebab tak jumpa pun artikel baru 3. Bila tengok orang lain dia dapat 10, 20 PDF artikel. Sebenarnya dia membantu sebenarnya dekat bahagian bawah ni, hyperlink ni. Okay, so tadi saya dah dapat 1 ni. So tak sampai 2 second saya dah dapat 2 PDF. Tengok lagi yang lain. Sebab kebanyakannya dia dah built in dengan hyperlink, related articles. Okay, kita tengok lagi ada tak yang ni. Contoh yang ini, Financial Action Task Force. Klik. Alamak, tak boleh pula. Try yang lain pula. Pasal the site cannot be reached. Tengok. Kita tengok yang lain pula. Tengok.
Boleh tak buka. Okay. Dapat. Dapatlah 3 page ni dah boleh masuk dalam PowerPoint, slide, survey ni semua. So itu dia punya tips dia kat ni. Okay. Boleh. Okay, boleh. So sekarang dah pandai. First kita scan dahulu di bahagian abstract, methodology, finding, scanning part page pertama. Kemudian lompat terus dekat part references untuk cari related articles yang saling berkaitan supaya memudahkan awak lah, tak payah nak buka banyak-banyak tab. Okay. So saya bagi masa 1 minit 2 minit. Siapa nak cari PDF artikel, anda boleh save kan. Nak save dekat desktop boleh. Saya dah ada dah ni 1, 2, 3, 4. Saya nak save 1, 2 artikel jugalah. Saya nak save artikel ni dekat desktop. Klik je lambang download. Lepas tu save kat desktop. Okay. Sebab nanti artikel ni kita akan guna untuk anda session yang seterusnya, EndNotes tu. Okay, save je. Okay, save dulu. Saya bagi masa untuk save. Dia kena save artikel ni sebab nanti awak nak guna untuk session EndNotes tu kan tak buka artikel. Aduh pula budak-budak ni. Okay, boleh? Okay, so saya tutup yang Emerald ni sebab saya nak tunjukkan databases yang seterusnya. Okay, dalam list ni, anda boleh cuba untuk akses ProQuest, ABI Inform Collection. ProQuest ni bagus sebab di dalamnya dia ada Wall Street Journal. So sikit, nampak. Wall Street Journal, dia ada Financial Times punya journal, anda boleh tengok dekat sini. So pelajar bisnes anda boleh tengok ProQuest API Inform ni, bagus juga. Okay, so cuma saya nak tunjukkan kat sini adalah databases yang ini, ProQuest Dissertation and Thesis. Saya nak semua orang klik ProQuest Dissertation Thesis ni. Tapi dia ada, dia tak geng sangat dengan Google sebenarnya, tapi tak apa, nanti saya tunjuk macam mana nak download. Okay, buka ProQuest Dissertation and Thesis ni. Okay, tunggu kejap, dia tengah loading. Lambatlah pula. So ProQuest ni sebenarnya dia adalah tempat untuk anda cari thesis. Kalau UiTM, thesis tu duduk dekat sini. Dia duduk dekat sini. Institutional Repository ni. Dia dalam ni bukan thesis je, dalam ni apa saja yang dia ditulis. Lecturer awak ada publish paper, ada pergi conference, senior punya projek belajar dan sebagainya. Kalau anda nak tengok thesis, spesifik thesis, boleh pergi pada platform yang ini. Sudah ada mention thesis, cuma UiTM hanya bagi 5 muka surat saja. Dia tak bagi lebih lah. Sebab itu memang kita punya rules dia 5 muka surat. Kenapa ProQuest ni tak boleh buka? Orang lain boleh buka tak? Ramai sangat orang akses ke ProQuest ni? Yang lain okey tak boleh buka? Kalau guna jurnal yang dah pernah ada boleh kan? Boleh, tak apa. Loading juga. Loading juga tak apa, kita tengok boleh ke tak boleh. Semalam petang pun macam lambat sikit. Kalau tak boleh tak apa, saya just nak tunjuk ProQuest ni dia akan tarik thesis luar negara. Okay, saya tunjukkan ada satu thesis yang saya dah save. Okay, dia jangan lupa lah kotak yang ada full text tu untuk ni, untuk ProQuest ni, dia akan bagi contohnya ini thesis 149 page, anda akan dapat 149 page. Okay, so bermakna dia UiTM kan bagi 5 muka surat je, universiti lain bagi 24 lah, 25 lah, 35 pages. So jangan risau, dalam ProQuest ni anda boleh dapat complete, siap dengan questionnaire, findings dia, apa segala, semua ada lah kat sini. Nampak? Table, graph, apa lagi ada kat sini. Recommendation, nampak ni, siap ada references. Nampak? Ni references dia. Ni siap semualah, appendix questionnaire, nampak ni. Questionnaire pun ada. Janganlah ambil CSBG. Kalau ambil CSBG, thesis ni tujuan dia untuk rujukan. Kalau awak ambil CSBG dia punya questionnaire ni, tak selamat nanti semua orang ni kat mana? Dekat Turnitin. Turnitin tu adalah plagiarism checker. Jadi awak ambil CSBG tak ubah dia punya questionnaire ni apa semua, survey ni, selamatlah. Question awak punya plagiarism tu mesti dapat lebih daripada 30%. Okay, so itu adalah dia punya tips. Tak apa, ProQuest ni nanti later awak boleh tengok. Kita pergi pula pada database yang lain. Okay, Sage Journal ni pun saya nak anda akses nanti. Sage Journal dengan Sage Premier ni sebenarnya sama. Cuma kita nak asingkan. Sage Journal ni kita langgan 52 title journal dan platform dia adalah menggunakan Sage Premier.
Saya buka je lah dulu tengok Sage Premier ni. Sebab dalam tu dia cover social science, bermakna macam business, management, dia ada bahan dekat dalam ni untuk Sage Journal. Anda boleh explore. Dan kalah lambat juga. So kalau dia lah still loading juga, kita pergi databases yang satu ni saya nak tunjuk iaitu Science Direct. Walaupun nama dia Science, sebenarnya dia cover bidang ni, nampak? Kita ada langgan Business Management and Accounting. Okay, jadi bermakna anda berklik pada Science Direct, jangan jam sudah Science Direct ni. Sebab ramai orang suka guna Science Direct ni. Dia ada features yang membezakan dia daripada databases yang lain. Okay, saya tunggu yang lain. Boleh tak buka Science Direct? Science Direct. Okay, kita move pada Science Direct. Okay, Science Direct clear, cun. Science Direct sebab dia punya server dia laju sikit lah kot. Sebab dia bukan kat Malaysia ni, Science Direct ni. Lain-lain tu mungkin jam sikit. Okay, Science Direct ni, okay, katalah saya nak cari financial risk. Okay, sama keyword dengan Emerald tadi. Okay, so dia punya konsep dekat sini, kalau Emerald kita ada tanda tik hijau, maknanya kita boleh akses artikel tersebut. Kalau dalam Science Direct, selagi awak nampak ada keluar download PDF, bermakna UiTM subscribe. Tak payah pening-pening lah. Kalau sekiranya dia keluar, tak ada download PDF tau macam ni. Yang ni lupakan je lah. Yang ni kena kontak pustakawan untuk buat interline pilot. Okay. So itu adalah satu sama dia punya indikator untuk bagi tahu boleh download tak boleh download. Kemudian okay, dia ada filtering di sebelah kiri. Okay, untuk Science Direct saja jangan terperanjat kalau anda akan jumpa artikel tahun depan. Dia memang special sikit sebab editor dia yang meluluskan jurnal-jurnal ni masuk dalam Science Direct ni. Walaupun official journal tu publish next year, contohnya sekarang kan tengah hits coronavirus ni, artikel-artikel yang relate anda akan jumpa tentang coronavirus ni paling later 2021 dah ada dah. So janganlah kadang-kadang lecturer saja je. Kadang-kadang saja saya ikut student dia tanya, sekarang 2020 mana awak dapat artikel tahun 2021 advance ni? Okay, just bagi tahu je, Science Direct memang ada advance setahun. Okay. Kemudian dia ada filtering di sebelah sini. Okay, saya nak tunjukkan, ingat tak tadi kita guna quotation? Kalau tadi kita dapat 474621. Okay, so sekarang ni saya letak tanda quotation. Okay, kita tekan lagi sekali, search. Confirm lagi. Banyak ke lagi sikit? Lagi sikit. Lagi sikit. Tak adalah kemurungan tadi dapat dekat 500,000. Sebenarnya nampak awak boleh gunakan trik quotation ni untuk menerokan lagi anda punya pencarian. Tak adalah warga sangat tadi dapat banyak-banyak. Yang ini 18,281 result saja. Okay, so untuk seterusnya dalam Science Direct saja kita boleh download lebih daripada satu PDF. Kalau siapa perasan tadi Emerald kita kena buka satu, save download. Buka satu, save download. Databases lain, Sage pun sama, buka satu, save satu, buka satu, save satu. Dalam Science Direct saya boleh download lebih daripada satu PDF. Sekarang ni saya tengah buka 25. Dia tengah display 25, bermakna saya boleh download lebih daripada 24. Maknanya paling maksimum 25 lah. Kalau nak download lagi, anda kena pergi next page. Okay, so caranya contoh kita rasa nak pergi page lain lah. Page yang ada 50 ni yang ke hits yang seterusnya. Sekejap. Okay, kita boleh downloadkan sekaligus, tak sampai seminit anda akan download lebih daripada satu PDF. Contohnya artikel ni, tik dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kemudian dia akan automatik ada di bahagian atas ini, download 6 artikel. Bila saya klik saja download 6 artikel, dia akan kompreskan dalam zip file. So tak sampai seminit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nak kira juga, 9, 10. Dia akan terus automatik akan keluar WinRAR dekat dalam anda punya komputer. So dia akan download sekali dan anda kena extract 6 PDF artikel itu ke anda punya dokumen ke, dekat desktop ke. So tu cara dia. So dia akan pergi nanti dekat my computer. Apa yang lambat sangat ni? Dia akan jadi macam ni. Download. Dia akan compress dekat anda punya komputer download tu. Dah keluar dah.
So nampak kat sebelah yang bawah ni, sign direct article zip, buka saja. So kita nak buat apa? Janganlah terus ni. So highlight PDF ni, ekstrakkan ke mana? Ke komputer ke dokumen ke desktop ke, tak ada masalah. So tak sampai seminit anda dah dapat lebih daripada berapa artikel? 6 ni. Okay, so tu cara dia untuk ni. So SunDirect dia ada features ni, database lain masih memerlukan anda download 1, 2, 3 macam tu. Satu persatu. Okay. Senang kan? Database lain tak tahu, dia memang masih tak ada features tu. SunDirect je ada. Okay, setakat ni ada soalan, nak tanya apa-apa? Magic boleh download banyak-banyak. Okay, so seterusnya adalah SunDirect best, betul. Sebab tu saya cakap SunDirect ni nama sains tapi sebenarnya konten bahan dia lebih daripada sains sebenarnya, dan dia punya features yang advance tahun tu yang orang suka tu. Okay, so saya tunjukkan seterusnya untuk Google Scholar. Nak tunjuk sikit je lah Google Scholar ni. Bila kita cari bahan, anda nak filterkan contohnya. Okay, dia ada kat tepi ni, dan kalau anda nak pergi guna option yang advance tu, kita klik 1, 2, 3 ni, dia ada duduk dekat, okay, dia dekat advanced search. Dia pun ada advanced search kat sini. Boleh masukkan lagi keyword term pun boleh. Okay, so nak masukkan apa, tahun spesifik pun boleh. So ini kadang orang tak perasan kat Google Scholar ni dia ada option advanced search tu. Okay. Okay, sebelum kita pergi pada, nak tunjuk apa lagi databases ni sudah. Yang lain ni saya nak anda explore balik nantilah. Balik sekarang nanti bila dah habis session ni anda boleh explore sendiri. Yang journal citation report tu ada kat sini, dekat huruf J. Yang tadi saya mention, nak tengok ada journal citation report. Nak tengok mana tadi? Web of Science, dia ada kat W. Ni. Ni artikel yang ni lah. Okay, nak tengok pada Scopus. Okay. So pastikan kalau student yang dia nak buat gempak-gempak punya, nak refer jurnal artikel, dia akan pergi pada databases yang saya mention tadi tu. Okay, sebelum kita pergi pada apa lagi saya nak tunjuk databases ni dah okay dah. Saya nak nanti balik anda installkan EndNotes ni. Okay. So sebelum kita isikan session ni, sekejap je sebenarnya, kalau anda betul-betul tak ada masalah network semua okay. Dekat website library anda akan jumpa download. So di download ni ada software. Dekat software ni anda pilihlah, kalau anda punya komputer tu Windows. So download. Kalau siapa guna Mac, make sure download yang Mac. Selepas anda downloadkan zip di dalam compress, dalam zip file software ni, dia akan minta anda extract